Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada Kumpulan 6 ingin membentangkan kajian ketamadunan Asia yang bertemakan kebudayaan. Sebelum kami memulakan, nama saya Nur Batrisha. Nama saya Diana. Saya Nordiana. Saya Azurin. Saya Brayden Yesi. Saya Muhammad Saya- Imran. Saya Nirmala. Saya Nurul Hidayah. Emilia. Okey. So, sebagai negara kosmopolitan, Malaysia juga mempunyai potpuri budaya yang agak unik, gabungan kaum Melayu, Cina dan India, di mana mereka berjaya menyatukan pelbagai hidangan kepada hidangan Malaysia. Dan ini menjadikan ia sebagai satu tarikan kepada pelancong luar. Penduduk di Malaysia ini juga dikatakan banyak menghabiskan masa di meja makanan dan menjadikan masa menikmati hidangan itu sebagai aktiviti kebangsaan. Kaum Cina, India dan Melayu di Malaysia ini sangat kreatif, berganding bahu mereka masakan baru dengan menggabungkan meminjam tradisi budaya masing-masing. So dengan ini lahirlah nasi ayam, mi mamak, mi kari dan lain-lain. Tapi untuk pembentangan ini, di sini kami akan fokus kepada makanan tradisional kaum Melayu. Diana akan membentangkan. Okey. Pengkajian terhadap makanan telah menjadi sebahagian daripada cara untuk memahami sesuatu budaya dan sejarah dalam masyarakat. Jadi, faktor yang mempengaruhi corak pengambilan makanan bermula daripada pengaruh budaya, peranan dasar dan wujudnya perkembangan sains dan teknologi. Contohnya, masyarakat Melayu menguasai ilmu pertanian dan ramai dari mereka merupakan seorang nelayan, maka cara hidup masyarakat Melayu adalah faktor utama kepada pembawakan kebudayaan pemakanan. Penyediaan makanan, bentuk sajian dan resepi penyediaan makanan merupakan suatu warisan yang diturunkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan kaum di Malaysia. Makanan telah menjadi satu budaya yang sangat penting kerana ia merupakan adat dan warisan yang akan menjadi identiti sesebuah kaum. Terima kasih. Jadi untuk makanan pertama tradisional ialah asam pedas. Asal usul asam pedas dalam Minangkabau ialah panggil asam pode ataupun asam pade. Ialah sejenis lauk yang berasaskan ikan berperisa masam dan pedas dipercayai dari masakan orang Minangkabau di barat Pulau Sumatera. Ia turut juga meluas dalam kalangan orang Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. Perbezaannya ialah perbezaan di antara asam pedas utara Malaysia dan selatan Malaysia ialah penggunaan asam tersebut. Asam Jawa yang pekat lebih biasa digunakan di negeri selatan dan asam gelugur atau asam keping lebih biasa di negeri-negeri di utara. Seterusnya ialah nasi lemak. Makanan yang seterusnya adalah nasi lemak. Asal usul dia ialah nasi lemak merupakan makanan kegemaran bagi orang Malaysia terutama sebagai sarapan pada waktu pagi. Nasi lemak sudah tidak perlu diperkenalkan lagi dan nasi lemak terkenal di seluruh dunia dan pelancong asing yang berkunjung di Malaysia juga selalunya akan memilih nasi lemak sebagai sarapan pagi untuk dicuba. Nasi lemak merujuk kepada nasi yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa bagi menambah rasa lemaknya. Kadangkala daun pandan dimasukkan semasa nasi lemak dimasak bagi menambahkan aromanya. Terima kasih. Makanan seterusnya ialah laksa. Laksa merupakan satu jenis makanan berkuah yang menjadi kegemaran ramai orang di Malaysia. Makanan ini menjadi tumpuan kepada semua tanpa mengira bangsa di negara ini dan ia mempunyai versi yang sendiri bagi kebanyakan negeri dan juga mempunyai rasa yang berbeza bagi setiap versi tersebut. Antara versi laksa yang terdapat di Malaysia ialah yang pertama ialah laksa utara yang selalunya terdapat di negeri Perlis, Kedah dan Perak. Yang kedua ialah laksa Penang. Kuah laksa Penang diperbuat daripada menggunakan pelbagai jenis ikan dan menjadikan kuahnya ringan dan masam.
Seterusnya laksa Johor. Laksa ini menggunakan spaghetti dan kuahnya sedikit pekat dan terdapat berbagai bahan lain seperti herba, rempah dan campuran sayuran segar. Seterusnya laksam iaitu terdapat di Kelantan dan laksa ini mempunyai kuah yang berwarna putih hasil daripada penggunaan santan dan ikan yang memberikan rasa lemak kepada kuahnya. Seterusnya ialah laksa Terengganu dan ia lebih kurang sama dengan laksam tetapi ia menggunakan mi yang diperbuat daripada tepung gandum dan akhir sekali ialah laksa Sarawak. Laksa Sarawak ini mempunyai rasa yang berherba dan berempah yang memberikan pengalaman berbeza kepada setiap orang. Seterusnya ialah keropok leko. Jadi untuk keropok leko, asal-usulnya keropok leko ini bermula apabila nelayan mendapat banyak hasil tangkapan yang membuat penduduk untuk mencipta satu makanan yang baru supaya mereka tidak membazirkan ikan-ikan hasil tangkapan. Pada zaman awal pembuatan keropok, orang kampung menggunakan isi ikan dicampur dengan tepung sagu dan adunan tersebut akan digentil menjadi satu bentuk yang panjang. Dan mereka juga biasanya akan potong-potong keropok leko dalam bentuk yang kecil. Apabila keropok ini direbus, ia akan kelihatan berlingkar seperti menggulung tali. Maka terhasilnya perkataan leko daripada perkataan lingkar seperti bentuknya. Keropok leko juga biasanya tidak tahan lama. Jadi sekiranya hendak disimpan lebih lama, keropok leko hendaklah diletakkan di dalam peti sejuk. Apabila hendak dimakan pula, ia perlu dibasuh dan direbus semula dengan air yang dicepurkan dengan sedikit garam. Dan ia juga boleh diproses dengan lebih lanjut untuk menjadikannya keropok keping yang akan dipotong nipis dan akan menjadi kembang apabila digoreng. Terima kasih. Okay, terima kasih Diana. Untuk bahagian saya akan membentangkan ketupat. Ketupat adalah sejenis kuih tradisional Malaysia dan negara-negara lain yang dimakan semasa perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri atau perayaan kebudayaan lain. Makanan ini juga popular di negara-negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Brunei, Thailand, Malaysia dan sebagainya. Dan ketupat ini adalah dibuat daripada beras yang dibalut dalam bungkusan ayaman berbentuk belian atau segitiga yang dibuat daripada daun nipah atau kadang-kadang daun pisang. Beras tersebut diketuk dan dimasukkan dalam bungkusan dan kemudian direbus sehingga menjadi padat dan kukuh. Proses memasak ini menyebabkan beras mengembang dan mengisi ruang di dalam bungkusan, menghasilkan sejenis kuih beras yang padat. Lepas tu, ketupat biasanya disajikan dengan pelbagai hidangan seperti rendang, sate dan hidangan Melayu yang lain. Ketupat ini sering dinikmati dengan kacang atau kuah. Proses pembuatan ketupat memerlukan kemahiran dan pengalaman untuk mencapai tekstur dan konsistensi yang tepat. Proses ini mengambil masa tetapi hasil akhirnya adalah sejenis kuih beras yang sedap dan harum yang dinikmati oleh ramai semasa perayaan istimewa. Itu sahaja. Saya pas ke bentang yang lain. Okey. Tapai ialah tapai ini tidak mempunyai asal-usul yang tepat tetapi ada pendapat mengatakan yang tapai berasal daripada kaum Jawa dan tapai bukan sahaja popular di Indonesia dan juga Malaysia, malah di beberapa negara Asia yang lain. Terdapat dua jenis tapai umumnya iaitu tapai pulut dan tapai ubi kayu. Tapai biasanya mempunyai penggemarnya tersendiri kerana keenakan dan keunikan rasanya tersendiri. Kajian juga mendapati tapai ubi mungkin mampu membantu mencegah kanser kerana dia mengandungi banyak bakteriosin iaitu sejenis protein yang dihasilkan melalui proses penapaian. Tapi kajian menunjukkan yang dia masih tidak berpotensi untuk merawat kanser. Okey, seterusnya saya paskan kepada Dodol. Okey, seterusnya makanan yang saya pilih untuk projek ini ialah dodol. Ya, dodol dodol yang famous di Melaka dan juga Johor.
dodol ini jenis makanan yang manis dan juga ada beberapa versi dodol yang saya sediakan dalam flipbook ini, iaitu dodol durian. Itu macam kita dapat perisa durian, lagi itu dodol nanas, perisa nanas, dodol coklat buat daripada coklat, and also seterusnya dodol pandan. Itu kita dapat perisa pandan. Akhir sekali dodol kelapa, itu buat daripada kelapa. So kita dapat perisa-perisa yang asing dalam dodol ni lah. Seterusnya, Terima kasih. Jadi saya akan menguraikan tentang nasi kerabu. Nasi kerabu adalah makanan yang berasal daripada kawasan pantai timur semenanjung Malaysia seperti Kelantan dari kalangan peranakan pada abad ke-15 dan juga Terengganu. Dan hidangan nasi kerabu adalah asalnya berwarna biru kebiruan dan dimakan bersama ikan kering atau ayam percik, daging bakar, telur masing, keropok, budu dan ulam-ulaman yang lain. Nasi kerabu kaya dengan pelbagai perisa adalah hidangan yang mempunyai kombinasi rasa yang pengaruhnya dari orang Thailand, Cina dan juga Melayu. Terdapat 4 versi nasi kerabu, iaitu nasi kerabu biru yang dihasilkan daripada kelopak bunga telang, kemudian nasi kerabu kuning yang dimasak menggunakan kunyit, manakala nasi kerabu hitam yang dihasilkan oleh penggunaan daun atau herba. Akhir sekali, nasi kerabu putih yang menggunakan nasi putih biasa. Seterusnya saya akan pas kepada Emilia. Terima kasih Isma. Jadi Negeri Sembilan adalah sebuah negeri di Malaysia yang terkenal dengan kekayaan warisan budaya dan masakan tradisional termasuk masak lemak. Jadi masak lemak ialah sejenis masakan Melayu yang mempunyai asal-usul tradisi Nusantara dalam perbikinannya. Masakan tradisional negeri ini termasuk masak lemak dipengaruhi oleh masyarakat Minangkabau yang merupakan etnik yang berasal dari dataran tinggi Sumatera Barat di Indonesia. Orang Minangkabau membawa tradisi masakan mereka semasa mereka berhijrah ke Negeri Sembilan dan tradisi ini telah diwarisi secara turun-temurun. Di Negeri Sembilan, masak lemak sering dibuat dengan bahan-bahan tempatan. Ia ialah sinonim dengan masakan yang menggunakan santan, kelapa dan jenis masakan ini merangkumi penggunaan daging dan sayuran. Penggunaan atau kaedah masak lemak ini sangat lazim pada budaya yang asal-usulnya di kawasan yang banyak menggunakan pokok kelapa dalam kehidupan dan pemakanan seharian seperti orang Minang. Masakan tradisional ini termasuk masak lemak memainkan peranan penting dalam memelihara warisan budaya masyarakat Minangkabau dan masyarakat Melayu yang lebih luas di Malaysia hari ini. Masak lemak dinikmati oleh masyarakat dari seluruh Malaysia dan merupakan hidangan popular yang sering dihidangkan semasa majlis-majlis khas. Seperti gulai lemak cili api, gulai lemak tempoyak, sayur masak lemak dan sayur lodeh. Terima kasih. Okay, sekarang untuk bahagian saya itu rendang. Asal-usul rendang daripada Sumatera, khususnya Minangkabau. Satu lagi makanan daripada orang Minang. Okay, bagi masyarakat Minang, rendang sudah ada sejak dahulu dan telah menjadi masakan tradisi yang dihidangkan dalam berbagai acara adat dan hidangan seharian. Kemudian seni memasak ini berkembang ke kawasan serantau berbudaya Melayu lain seperti Negeri Sembilan yang sekarang dan daripada dulu yang sudah banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Karena itulah rendang dikenal luas baik di dua-dua berang Selat Melaka yakni Sumatera dan Semenanjung Malaya. Okey, dia ada untuk bagi rendang dia ada 2 jenis, satu rendang kering, satu lagi rendang kalio. Rendang kering dianggap rendang yang sejati dalam tradisi memasak Minang. Dimasak berjam-jam lamanya hingga santan mengering dan bumbu terserap sempurna dalam daging tampak lebih gelap. Bagi kalio, rendang basah yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat, santan belum begitu mengering sempurna, lalu berwarna perang terang keemasan dan lebih pucat. Dan bagi rendang ada juga beberapa versi, iaitu rendang daging, rendang ayam, rendang itik, rendang hati, rendang rempah kari Melayu dan rendang paru. Itu saya.
Kesimpulannya, setiap negeri di Malaysia mempunyai makanan Melayu tradisionalnya yang tersendiri. Ia terdiri daripada pelbagai jenis makanan yang mempunyai rasa yang mempamerkan cita rasa dan budaya sesebuah negeri yang menjadikannya unik. Setiap makanan tradisional tempatan mempunyai sejarahnya tersendiri juga. Sebagai contoh, terdapat negeri yang lebih gemar dengan masakan pedas seperti Melaka, manakala Kelantan lebih cenderung kepada rasa manis. Justru itu, makanan tradisional haruslah dikekalkan agar tidak ditelan dek zaman, agar generasi akan datang juga dapat menikmati keunikan makanan tradisional di Malaysia. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.